Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar rantau ASEAN. Para pemimpin Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN telah bersetuju untuk menubuhkan Yayasan ASEAN pada 15 Disember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia yang merupakan pengiktirafan kepentingan asasi bagi meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat di rantau ini serta keperluan untuk meningkatkan kesedaran ASEAN di samping pendekatan sesama rakyat melalui beasiswa dan program-program pertukaran yang lain. Berita ASEAN malam ini dimulakan dengan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menghadiri rundingan tahunan ke-18 Brunei Darussalam Malaysia di Kompleks Seri Perdana Persiaran Seri Perdana Putrajaya. Bahan berita ASEAN yang lain, Bank Pembangunan Asia menyuntik dana untuk meningkatkan kesihatan dan pemakanan terutama bagi golongan miskin, wanita, kanak-kanak dan kumpulan etnik di kawasan luar bandar di wilayah Sayaburi, Laos. Bersama Haji Hamid Abdul Rahman untuk mengikuti laporannya. Negara Brunei Darussalam dan Malaysia mengesahkan komitmen masing-masing untuk meningkatkan kerjasama bagi kepentingan bersama. Pengesahan tersebut terkandung dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan hasil rundingan tahunan ke-18 antara ketua-ketua kerajaan negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri rundingan tahunan itu di Kompleks Seri Perdana Persiaran Seri Perdana Putrajaya. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Lelak Utama Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Amat Berhormat beredar ke Pejabat Perdana Menteri bagi perjumpaan empat mata. Selepas perjumpaan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan bagi menandatangani buku lawatan di ruang legar Kompleks Seri Perdana. Di Blue Room, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Amat Berhormat menyaksikan majlis penandatanganan pengumuman bersama Petroleum Brunei dan Petronas di antara kerajaan kedua-dua buah negara. Penandatanganan disempurnakan oleh Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan kedua Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pekarma Dewa Datuk Sri Setia Lim Jock Seng selaku pengurusi Petroleum Brunei Sendirian Berhad bagi mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Manakala Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Syamsul Azhar Abbas mewakili Kerajaan Malaysia. Dalam kenyataan bersama mengenai hasil rundingan tahunan ke-18, kedua-dua pemimpin mengambil maklum hubungan dua hal yang semakin kukuh sejak rundingan tahunan ke-17 pada 8 Disember tahun lalu dan mengesahkan komitmen masing-masing untuk meningkatkan kerjasama bagi kepentingan bersama kedua-dua buah negara. Kedua-dua pemimpin juga menekankan pentingnya exchange of letters yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 16 Mac 2009 yang memberi ruang bagi rakan kongsi dua hala yang strategik antara Malaysia dan Brunei Darussalam. Kedua-dua pemimpin seterusnya melahirkan rasa puas hati mengenai kemajuan yang berterusan bagi melaksanakan perjanjian tersebut dan menyeru para pegawai agar meningkatkan usaha mereka untuk menyelesaikan isu-isu tertangguh serta isu-isu yang lain yang dibincangkan bersama. Mengiringi keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Menteri Kewangan kedua di Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Lelak Setia Datuk Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan kedua Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pekarma Dewa Datuk Sri Setia Lim Jock Seng. Bank Pembangunan Asia ADB menyuntik dana untuk meningkatkan kesihatan dan pemakanan terutama bagi golongan miskin, wanita, kanak-kanak dan kumpulan etnik di kawasan luar bandar di wilayah Sayaburi.
Kerajaan Laos menetapkan matlamat bagi sektor kesihatan bertujuan untuk mencapai semua matlamat pembangunan milenium yang berkaitan dengan kesihatan pada tahun 2015 dan mencapai liputan menyeluruh dalam penjagaan kesihatan pada tahun 2020. ADB menjadi tuan rumah bagi lawatan media ke wilayah Syaiburi baru-baru ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan kesedaran awam melalui media tempatan kerjasama antara Kerajaan Laos dan ADB. Lawatan meliputi tapak-tapak projek termasuk hospital, pusat kesihatan dan projek masyarakat di daerah Paklai bagi memantau kesan bantuan ADB melalui pelaksanaan projek tersebut. Auda Berita ASEAN malam ini juga mengongsikan berita menarik yang lain. Kumpulan arkitek muda Vietnam berusaha ke arah mewujudkan taman permainan yang lebih baik dan bebas dengan pelbagai aktiviti yang menarik di Taman Tu Vien di daerah Gia Lam. Manakala dalam sejarah sukan Filipina, atlet 16 tahun membawa pulang pingat emas dari salah satu acara sukan Olimpik baru-baru ini. Teruskan untuk mengikuti berita ASEAN dan laporannya bersama Haji Haminah Duraman. Di sebalik perubahan pesat ke atas bandar-bandar utama, masih terdapat kekurangan kawasan atau ruang khusus untuk taman permainan kanak-kanak di Vietnam. Justru dalam usaha untuk mewujudkan kawasan yang menyeronokkan dan selamat bagi kanak-kanak, projek Think Playground sedang diterajui oleh sekumpulan arkitek muda di negara ini. Kumpulan tersebut kini berusaha ke arah mewujudkan taman permainan yang lebih baik dan bebas dengan pelbagai aktiviti yang menarik di Taman Tu Vien di daerah Gia Lam. Orang ramai khususnya penduduk tempatan tidak sabar menantikan pembukaan projek ketiga Think Playgrounds ini. Permainan di taman ini direka dari kayu menggunakan tali dan getah. Oleh itu, bayaran pembinaan dikurangkan kepada $470 Amerika setiap 100 meter persegi. Dalam sejarah sukan Filipina, Luis Gabriel Mourinho, 16 tahun, merupakan atlet pertama membawa pulang pingat emas dari salah satu acara sukan Olimpik setelah dia bersama rakan sepasukannya Lee Jaman yang berasal dari China memenangi pertandingan memanah dalam sukan Olimpik belia Nanjing 2014 yang lalu dengan kiraan mata 6-0. Gabriel yang mula menyertai pertandingan antara sekolah-sekolah, serantau dan kebangsaan pada tahun 2006 telah menunjukkan kemahiran dalam sukan memanah. Ketika ditemu buah, Mourinho mengongsikan tips-tips kepada atlet belia seperti dirinya yang ingin menempah kejayaan dalam sukan kegemaran mereka. Menang pingat emas ini merakamkan ucapan terima kasih kepada penyokong-penyokongnya yang sentiasa mempercayai dan mendoakan demi kejayaannya. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Untuk mengikuti Berita ASEAN, anda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.